Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat rahmat Allah sekalian. Terima kasih kerana menunggu. Minta maaf hari ni agak lewat sedikit. Tak saya balik pada surau. Mana dia baca Yasin dan lepas baca Yasin ada orang bertanya macam-macam kat surau tuan-tuan. Jadi agak lewat sedikit dan agak lewat sedikit baliknya. Jadi tadi saya minta anak tolong pasang dulu live. Jadi sempatlah juga kita sembang-sembang pada malam ni tuan-tuan. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat. Jadi pada malam ni insya-Allah kita nak cerita bab pelaris lagi. Semalam kita dah cerita dah sedikit. Dan last malam saya dah kongsikan macam mana kaedah kita nak tahu, nak scan kawasan tu ada pelaris ataupun tidak. Semalam saya dah bagi tahu dah kaedah dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, benda ni terus boleh buat. Tuan-tuan boleh terus buat. Tak perlu kita nak amalan lama-lama sebab ayatul kursi kita dah biasa jadi amalan. Siap kali lepas semayang lah apalah. Boleh buat terus. Kalau terasa ni PKP rentas negeri tak boleh. Tapi boleh rentah daerah. Bila boleh rentah daerah tuan-tuan, jadi boleh pergi makan. Banyak kedai makan tuan-tuan yang tuan-tuan boleh cari, boleh tengok dan boleh test. Boleh test terus tuan-tuan. Kalau ada, pergi tempat lain. Kalau ada, pergi tempat lain. Tapi kalau malam tu semua tuan-tuan tengok, ada semua, balik masak rumah. Boleh makan tuan-tuan, makanan dia. Dia buat pelaris tu tadi semata-mata untuk tarik orang tuan-tuan, untuk tarik orang datang ke kedai. Dia buat pelaris tu tadi. Ustaz, tak apa sama juga ni Ustaz, baru siap ngaji kita Al-Hikam bagus. Okey tuan-tuan dan puan muslimin muslimat, malam ni kita nak sembang terus. Jangan duk cerita merapu lagi, jangan duk pergi cerita lain-lain. Jom kita masuk bab pelaris. Dan malam ni kita nak cerita pasal apa tuan-tuan? Pelaris ni bahagian pelaris secara Islam. Pelaris secara Islam. Hak ni baru betul-betul pelaris tuan-tuan. Hak ni baru betul-betul pelaris. Macam mana kita nak lariskan perniagaan kita? Macam mana kita nak naikkan perniagaan, nak buat sale yang banyak? Orang berniaga tipulah tuan-tuan kalau tak nak untung. Tipu kalau tak nak untung tuan-tuan. Sama ada daripada dulu atau sampai sekarang ni tuan-tuan, ada ataupun tidak tuan-tuan, dalam perniagaan tu sendiri mesti nak keuntungan. Dia mesti ada keuntungan. Mana orang berniaga nak rugi? Sedekah, cara sedekah, memberi, cara memberi. Tapi dalam masa sama bila ada urusan jual beli tadi, mesti ada keuntungan. Tidak ada orang berniaga rugi. Tapi kalau tidak kena strategi dia, tidak kena cara susun dia tuan-tuan, dia berniaga 10 tahun, berniaga 20 tahun pun tuan-tuan, dia tidak nampak. Dia tak nampak tuan-tuan. Satu tuan-tuan, antara ni pasal apa dia berniaga tak pernah untung. Pasal apa dia berniaga langsung tak nampak keuntungan dia. Pasal apa? Sebab dia berniaga semata-mata berniaga bukan kerana Allah. Dia berniaga, memang berniaga tuan-tuan untuk cari rezeki, tetapi dia tak boleh buat simpanan, dia tak boleh nak ubah suai rumah, dia tak boleh nak tukar kenderaan, tak boleh nak lebarkan sayap perniagaan, tak boleh nak besarkan perniagaan. Hanya sekat tu saja. Dan tak berubah tuan-tuan, tak berubah perniagaan dia. Pasal apa? Antara ni tadi tuan-tuan, dia berniaga bukan kerana Allah dan dia sangat jauh dengan Allah. Tuan-tuan, bila kita berniaga, kita jauh dengan Allah, insya-Allah tuan-tuan. Allah jauh dengan kita. Orang kafir tu Allah bagi lain tuan-tuan. Allah bagi istidraj. Orang kafir Allah bagi istidraj. Tidak dinafikan ada juga orang Islam, nama Islam, kita kenal dia, kenal sungguh-sungguh dia ni memang nama dia Islam. Tapi kita tak pernah nampak pun dia semayang. Kita tak pernah nampak pun dia berdoa. Kita tak pernah nampak pun malahan dia kaki clubbing, kaki perempuan. Nampak sangat-sangat tuan-tuan. Tapi kekayaan Allah bagi, itu Allah bagi untuk kesenangan dia di dunia, tapi rugi di akhirat. Tapi tuan-tuan, yang saya maksudkan ini ialah yang untung ataupun bahagia dunia, bahagia akhirat. Kaya dunia, kaya akhirat. Banyak dunia, banyak akhirat tuan-tuan. Yang saya maksudkan,
Jadi tuan-tuan, untunglah orang yang kaya dunia, kaya akhirat tuan-tuan. Dua-dua dia boleh rebut tuan-tuan. Ini selalu saya sebut tuan-tuan, untung orang yang banyak duit, untuk orang yang kaya dunia, kaya akhirat. Jadi orang yang beriman, orang iman bertakwa tuan-tuan. OKB, ya. Orang kaya bertakwa tuan-tuan. Jadi yang itu tuan-tuan. Nah, insya-Allah bila kita orang kaya yang bertakwa, bukan Allah miskinkan kita, malahan Allah tambah. Allah akan tambah lagi tuan-tuan. Malahan perniagaan kita makin besar. Antara yang kena buat tuan-tuan dalam pelaris Islam sekali tuan-tuan, yang pertama tuan-tuan, solat jangan tinggal tuan-tuan. Tuan kedai, pekerja. Sebab itulah sekarang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan, ramai daripada syarikat-syarikat besar tuan-tuan yang Muslim tuan-tuan, mereka cuba. Ada saya pernah train tuan-tuan, saya dengan arwah kawan saya tuan-tuan, arwah Safuan Nayang, kami pernah train satu syarikat orang Melayu, tapi dalam kejuruteraan, satu syarikat Melayu kejuruteraan, dia ada beberapa ratus orang pekerja dan ada beberapa cawangan di seluruh Malaysia ni tuan-tuan. Saya diamanahkan dengan kawan saya untuk buat majlis ilmu, camp ibadah untuk pekerja dia tuan-tuan. Pekerja dia boleh dikatakan 98% lah tuan-tuan. 98% adalah Melayu Muslim, Melayu Islam tuan-tuan. 98%. Kami dimanahkan, jadi saya dengan kawan saya arwah tuan-tuan, kami pergi cari tempat di Pahang tuan-tuan, di Pahang, di Melaka. Kami cari tempat-tempat yang sesuai untuk kami buat camp tuan-tuan, buat camp. Dan dia arahkan dia punya pekerja secara berperingkat lah. Kita buat secara berperingkat, tak bolehlah kosong terus, secara berperingkat. Jadi dia tidaklah tutup kilang still jalan, tetapi dia punya pekerja, suku daripada pekerja dia, beberapa cawangan suku dikumpulkan sekali. Nanti next dikumpulkan suku lagi. Kami 3 kali kami buat tuan-tuan. Perniagaan dia sangat maju tuan-tuan. Sebab dia alert dengan pekerja dia. Waktu azan masuk tuan-tuan, dia tak rehat pukul 12 tak tuan-tuan. Dia rehat hampir pukul 1. Pukul 1 biasanya dia rehat, dan dia masuk agak lewat sedikit. Sebab dia bos, dia boleh aturkan tuan-tuan. Kita kerja tuan-tuan, kalau kita yang aturkan hidup kita tuan-tuan. Jadi dia bos, dia aturkan. Anak buah dia rehat pukul 1. Sama tuan, biasa orang kerja-pejabat memang rehat pukul 1 tuan-tuan, tapi kadang-kadang pukul 12 hilang dah. Tapi dia tak, bila dia train tuan, pagi-pagi tuan-tuan, mana shift pagi, masuk saja shift pagi, pukul 8 tu dah ada masa tuan-tuan, ada masa. Sama juga, dia bukan semua, dia bagikan suku juga daripada pekerja dia pergi sembahyang duha, pergi ngaji. Dia buat tuan-tuan, dia buat kuliah ngaji, dia buat mengaji tuan-tuan, ajak mereka dia mengaji tuan-tuan, ajak mereka mengaji. Yang sembahyang kita buat program khusus tuan-tuan. Yang sembahyang ni kita buat tuan-tuan daripada wuduk tuan-tuan, daripada wuduk persediaan sembahyang tu. Rupanya tuan-tuan, bila kita buat, kita tahu walaupun umur dalam 30-an, 40-an, kadang-kadang ada tak pandai sembahyang pun dah tuan-tuan. Dia cerita tuan-tuan, dia cerita sebenarnya Ustaz, saya tak pernah sembahyang, tapi bila masuk kerja di sini saya jadi malu. Dia tahu saya jadi malu. Dia jawatan besar tuan-tuan, jawatan besar dalam syarikat tu tadi, jawatan besar, tapi dia kata dia jadi malu bila masuk situ. Dia tengok staff bawah dia tuan-tuan pakat sembahyang. Dia bukan tak teringin, tapi tak pandai. Tapi bila bos dia suruh macam ni, dia kata dia cukup seronok, dia cukup bersyukur. Tak apalah, dia kata dia buang rasa malu, buang rasa apa semua dengan staff tuan-tuan. Sebab dia staff tengok tuan-tuan. Tapi oleh kerana dia tunjukkan begitu, orang sangat respect yang dia tuan-tuan, sangat respect. Dia leadership lah, kalau macam leadership lah tuan-tuan. Tugas dia bawah pada bos tuan-tuan. Ada bos besar, dia bawah lagi tuan-tuan. Tapi dia cakap, saya ni kata, memang hidup tak pernah semayang lah dia tahu. Tapi bila bos arahkan macam ni, dia rasa Allahu Akbar. Dia rasa terharu sungguh-sungguh tuan-tuan bila dapat bos yang begitu. Dan bekerja tuan-tuan semua semayang. Dia wajibkan tuan-tuan, dia wajibkan. Lepas tu dia rehat pukul 1 tuan-tuan. Rehat pukul 1 tu tutup mesin, tutup gelap kilang, pergi semayang dulu. Semayang dia ada surau. Dia buat surau besar dalam kilang dia. Dia buat surau, tak apa tu sikit, dia buat surau. Jadi besar surau dia, pergi semayang. Bagi makan pun semua, habis makan baru kerja balik tuan-tuan. Dia cukup jaga itu, dan perniagaan dia sangat maju tuan-tuan. Perniagaan dia sangat maju. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, solat kan, bab solat tuan-tuan. Okey, dan kemudian tuan-tuan, kalau dalam kedai
Buatlah solat hajat dalam kedai, dalam permis perniagaan kita buat. Di rumah kita buat dah, tetapi di kedai, di permis perniagaan kita biasakan dengan sembahyang. Kalau kita ada staff 2-3 orang, ajak staff sekali. Kalau mereka tak tahu, kita kena train. Jangan mereka tak tahu kata apalah, jangan kutuk. Sebab apa tuan-tuan? Kadang-kadang mungkin mereka tidak didedahkan. Sewaktu umur mereka ni, mereka tidak didedahkan dengan keadaan demikian. Jadi mereka apa benda tu tuan-tuan. Jadi kalau kita jadi majikan yang baru bagi mereka tuan-tuan, kita cuba trainkan tuan-tuan, pahala pun dapat tuan-tuan. Kadang-kadang saya jumpa tuan-tuan, ada yang toke kedai tuan-tuan, siap bagi inisiatif lagi tuan-tuan. Okey, hari ni siapa sembahyang duha, kita ada hadiah. Dia akan pantau sebulan, contoh sebulan. Nanti bila cukup sebulan, dia akan bagi reward tuan-tuan. Dia bagi reward, dia bagi gaji lebih ke, macam-macam lah dia buat tuan-tuan. Macam-macam dia buat. Bila dia buat begini tuan-tuan, pekerja dia jadi macam suka nak buat bukan kerana kerjakan reward tu sangat, tidak, tapi bila dah terbiasa buat, mula-mula mungkin lah dia pun macam, oi dia dapat tu, aku nak buat juga, nak buat lebih daripada dia, ataupun tak nak ponting. Kalau ponting tu nanti bos tak bagi, tak nak ponting, dia pun dengan secara tak langsung akan buat lama-lama tu jadi tabiat. Bila jadi tabiat, kalau tak buat kita rasa resah. Bila tak buat tuan-tuan, kita rasa Allahu Akbar, apa aku tak buat lagi ni, Allahu Akbar, duha aku belum buat, dia pun pergi sembahyang. Jadi tuan-tuan dan puan, ini salah satu inisiatif lah yang boleh buat untuk staff dia tuan-tuan, dia staff. Tapi ramai sekarang ni, kalau kita perhatikan, mereka bukan learn ni tuan-tuan, bukan ditrain di berniaga semata-mata, tetapi berniaga dan juga dengan Allah. Perbaiki hubungan dengan pelanggan, dia perbaiki. Dalam masa yang sama, perlu perbaiki yang utama lagi, itu perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Bila mana kita hubungan Allah dengan Allah tu kita perbaiki, hidup kita jadi tenang tuan. Hidup kita jadi tentram, hidup kita jadi seronok tuan-tuan. Bila mana kita dah mula perbaiki hubungan kita dengan Allah tuan-tuan. Dari segi production pun tuan-tuan akan meningkat. Kebiasaannya dari segi production sendiri itu pun akan meningkat tuan-tuan. Dari segi kerja pun lebih berkualiti tuan-tuan, bila mana mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, yang pertama sembahyang tuan-tuan. Okey, yang kedua, mulakan tuan-tuan nak buka kedai, nak buka pejabat, nak buka permis perniagaan, apa-apa yang tuan-tuan berniaga tuan-tuan, pesan, kalau tuan-tuan tidak berniaga, tengok kawan-kawan, tengok saudara mara kita, tengok sepupu sepapat kita, tengok bapak saudara mak saudara mbak makan pak penakan kita. Hak berniaga tuan-tuan pi bagi tahu, kongsi ilmu ni tadi tuan-tuan. Kongsi ilmu hak saya kongsi malam ni tuan-tuan kongsi, sebarkan lagi. Sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan pun boleh dapat juga tuan-tuan. Paling tidak sebarkan ilmu dengan cara kita bercakap ke, dengan cara tuan-tuan share ke. Share pun boleh juga tuan-tuan, share dengan grup, share dengan kawan. Tapi kongsi ilmu ni tadi tuan-tuan dengan yang secara live, dengan waktu kita berjumpa dengan orang nak berniaga tuan-tuan. Okey, apa dia tuan-tuan? Buka berniaga, buka pintu, buka gerai, buka apa, pastikan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Habis tutup, pastikan tutup dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tutup dengan menyebut nama Allah juga, bukan tutup saja. Tutup, buka kedai, baca Bismillahirrahmanirrahim. Buka, tutup, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya orang tak boleh ganggu. Bagus lagi tuan-tuan, waktu buka baca ayat pembuka pula. Baca ayat pembuka pula tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Surah Al-Fat ayat 1. Surah Al-Fat ayat 1. Tuan-tuan, buka kedai, buka pejabat, buka permis perniagaan, apa-apa perniagaan, buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Minta Allah bukakan. Mudah-mudahan apa tuan-tuan? Mudah-mudahan bila buat lagu ni tuan-tuan,
Mudah-mudahan orang boleh nampak perniagaan kita. Hak ni sama juga kalau kedai tertutup. Ni kaedah yang sama. Belum masuk lagi bab pagar rumah, pagar kedai tuan-tuan. Tapi tak apa, saya cerita terus. Ini pelaris untuk kedai. Pelaris untuk kedai tuan-tuan dalam Islam. Bukan tekat gantung. Baca tuan-tuan. Baca terus. Kita baca terus. Inna fatahna laka fatham mubina. Kalau kedai tuan-tuan dan perempuan selalu kena katuk. Orang kata tuan-tuan lalu, pasal apa hang tak buka kedai? Banyak hari dah tak buka. Bila aku tutup? Aku tutup raya je. Aku tutup raya. Cuti seminggu pun tak tuan-tuan. Tak cuti. Orang lain cuti umum ke cuti apa, dia tak cuti. Dia tutup tu waktu raya tuan-tuan. 2 kali tuan-tuan waktu raya. Raya puasa dalam 2-3 hari, raya haji dalam 2-3 hari. Tu je tuan-tuan dalam setahun tuan-tuan. Dia cuti. Hal lain semua dia kerja. Dia kerja tuan-tuan, berniaga tuan-tuan. Dia tak tutup kedai. Mai orang ni, mai kawan dia tiba-tiba kata, "Hang pasal apa tak buka kedai?" Aku lalu 3-4 kali, 3-4 hari tengok kedai hang katuk lah. Aku beli tempat lain lah. Aku ingat beli sarapan tempat hang tutup, beli tempat lain. Terpinga-pinga dia tuan-tuan. Terpinga-pinga tuan kedai. Aku rasa aku tak pernah tutup pun kedai aku. Mai kawan lain pula, semalam tak niaga. Sudahlah tuan-tuan. Kalau 3-4 orang dah kata lagu tu tuan-tuan, pi cari, pi buat rawatan. Antara benda hak kita boleh buat tuan-tuan, antara benda hak kita boleh buat dengan kita baca kedai kita tadi, buka balik tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fatham mubina. Buka balik tuan-tuan, inna fatahna laka fatham mubina. Nanti saya ajak buat air. Saya ajak tuan-tuan buat air terus. Macam mana nak spray, macam mana nak buka balik, nak tabuk garam ke apa, tuan-tuan boleh buat. Saya ajak pelan-pelan lah tuan-tuan. Pelan-pelan tuan-tuan, insya-Allah. Ini kaedah saja tuan-tuan, kaedah saja. Bacaan yang saya duk sebut, yang saya duk ajak pada tuan-tuan, tuan-tuan tolong rujuk. Pi rujuk dengan imam, pi rujuk dengan kawan-kawan hak mana pandai sikit daripada kita, lebih sikit baca Quran dia daripada kita tuan-tuan. Kita kenal tahu dia pandai sikit daripada kita. Dia arif sikit daripada kita baca Quran. Pi rujuk dengan dia tuan-tuan, pi rujuk dengan dia supaya tuan-tuan baca tu betul. Saya tak dengar tuan-tuan baca, tuan-tuan baca pi dengar, pi cari orang supaya dengar. Kalau istilah dalam ni kita panggil tasmi' tuan-tuan, kita tasmi'. Pergi dengarkan bacaan kita pada orang lain supaya mereka boleh tegur kita. Kalau kita salah, mereka betulkan. Jangan pihak bodoh tuan-tuan, hak tak tahu apa-apa Al-Quran, kita baca depan dia lagi teruk daripada kita. Memang betul lemah tuan-tuan. Pi baca dengan orang lebih pandai Quran daripada kita. Kita tahu dah sikit-sikit. Pi cari imam. Imam tu lah tuan-tuan, dia pandai lah sikit, lebih daripada kita lah tuan-tuan. Pi cari dia tuan-tuan, pi tasmi' depan dia. Surah Al-Fat ayat 1 tuan-tuan. Surah Al-Fat ayat 1. Itu kaedah dia. Jadi ini salah satu pelaris dalam perniagaan, pelaris dalam Islam. Okey, yang ketiga ni tuan-tuan, pertama solat, kedua buka dan tutup. Tutup dengan auzubillah, buka dengan bismillah, tambah tu tadi. Okey, yang ketiga tuan-tuan, masakan yang sedap. Hak ni paling utama. Hak ni paling utama. Semalam saya dah kupas dah sikit tuan-tuan. Semalam kita dah kupas dah sikit. Tapi hak ni lah paling utama tuan-tuan. Masakan hak sedap. Bila kita masak sedap, tuan-tuan masaklah, duduklah, bukalah restoran, bukalah gerai di ceruk mana pun. Bila sedap, bila benda tu sedap dan pelik dan sedap, orang lain akan datang. Orang akan datang walaupun duduk di ceruk tuan-tuan. Kita pernah tuan-tuan tengok dia kata, oh sini sedap, sini sedap. Masuk ke lorong ni, lorong ni, lorong ni. Saya pernah cari tuan-tuan. Bila dia kata makanan di sini sedap, memang sedap tuan-tuan. Makanan depa kata saya belum sampai lagi. Depa kata makanan tempat ni sedap, murah pula. Lepas tu ketam satu pinggan, sekok sepinggan tuan-tuan, ketam, harga murah. Kita pun rumah duduk ni tuan-tuan, duduk tempat dan beli helio dah, saya kata jom pergi cari. Cari tuan-tuan, cari. Bukan dekat tuan-tuan, bukan dekat. Kena drive 7 hingga 8 jam perjalanan tuan-tuan. Drive mata-mata nak pergi makan tadi tuan-tuan. Sebab apa? Kena nak bagi sokongan tuan-tuan, bagi sokongan. Pergi makan, alhamdulillah, ketam besar sudu tuan-tuan. Jumpa dah. Dia iklan dah, ketam besar pinggan, penuh pinggan. Mai dapat kat saya tuan-tuan. Besar sikit, ketam terlepas sudu tuan-tuan. Rumah saya bukan main marah lah. Bukan main marah dia tuan-tuan.
Dia marah sebab apa? Dia kata dalam iklan bukan main lagi besar penuh pinggan. Tapi bila main ni terlepas tu dua dia tu. Kecil yang ketam dia tuan. Dia pun 2 ekor dah ketam. Satu dia kata bukan musim ketam besar tuan. Kadang-kadang ketam dia ada harga mahal, ada kalau harga murah tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin-muslimat dirahmati Allah sekalian, masakan kena sedap. Hak ni kunci utama. Kunci utama. Tuan badan, tuan restoran, bos dia kena tahu masak. Jangan bos tak tahu apa-apa. Orang cakap, weh, mai buka kedai makan. Dia pun pergi terjun bidang kedai makan. Tengok orang perniagaan makanan sekarang ni melonjak, melonjak naik. Orang dah order online lah apa, dia pun nak buat juga masak tuan. Sekali dia masak tuan, orang makan masuk hospital. Masakan mesti mau sedap. Bila sedap tuan-tuan, insya-Allah akan cari. Tak perlu nak promosi teruk pun tuan-tuan, tak perlu. Tapi kalau marketingnya kena bagus, marketingnya lagi elok, lagi cepatlah dia berniaga tuan-tuan. Lagi cepat dia berniaga. Apa-apa perniagaan sekarang perlu adakan marketing sebab semua orang nak berniaga. Semua orang nak berniaga tuan-tuan. Semua orang terjejas. Semua orang terjejas tuan-tuan. Jadi orang akan ambil peluang. Mana-mana kesempatan yang ada nak berniaga online ke apa kan tuan-tuan, buatlah tuan-tuan. Nak hantar delivery makanan ke apa kan, buatlah. Tapi kalau tuan-tuan duduk dalam bidang masakan, jual masakan, jual makanan-makanan, tuan-tuan pastikan makanan kita sedap. Pastikan makanan kita sedap. Bila makanan kita sedap, insya-Allah orang akan ulang. Orang akan ulang tuan-tuan bila makanan kita sedap. Tapi kalau makanan kita tak sedap, insya-Allah sekali je orang order, lepas tu tak mau. Dia pun tak mau tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat, dan kita cuba cari perbezaan bila kita berniaga makanan. Jangan berniaga hak sama. Hak ni harimau menangis, ni harimau menangis, hak nu harimau menangis. Tiga-tiga harimau menangis tuan-tuan. Carilah lain. Hak ni harimau menangis, hak ni harimau beranak, hak ni harimau garang. Tuan-tuan contoh. Buat contoh tuan-tuan. Jangan jual hak sama. Jadi cari walaupun benda tu sama, tetapi biar ada sedikit kelainan. Rasa dia ke, dari segi persembahan dia ke. Tuan-tuan tengok antara benda yang tak gaduh pun mereka ni. Mereka berdua ni tak gaduh tuan. Tak gaduh pun mereka berdua ni. Benda yang sama, jual benda yang sama dengan dia punya apa nama? Outlet, dengan dia punya kedai yang hampir-hampir sama, jual benda yang sama. Antara tuan ini yang berjaya. Kita cerita benda yang berjaya tuan-tuan. Contoh kita tengok Pizza Hut tuan-tuan. Pizza Hut dijual apa? Asas dah pizza. Dia jual pizza tuan-tuan. Lalu tuan-tuan, mai cakap satu lagi, jual benda yang sama. Jual pizza juga tuan-tuan. Domino's Pizza. Benda yang sama tuan-tuan, benda yang sama. Tapi pasal apa orang boleh beli? Pasal apa depa laku juga? Bila ada Pizza Hut mesti ada Domino's. Bila ada Pizza Hut mesti ada Domino's. Depa gaduh tuan-tuan? Tak, depa tak gaduh. Tapi mereka tahu macam mana mereka nak marketing mereka punya. Siapa target mereka? Siapa target mereka? Sebab tu dalam segi kita punya ni tuan-tuan, marketing kena tahu siapa target kita. Jadi kalau saya punya hantu tuan, target saya orang ada gangguan tuan-tuan. Ni, punya hantu ni. Siapa target kita? Target saya orang yang ada gangguan saja tuan-tuan. Yang ada gangguan makhluk halus, gangguan jin, gangguan syaitan, yang kena histeria, yang kena rasukan, yang ada masalah santau, sihir, yang berkaitan gangguan lah tuan-tuan. Paling mudah kita cerita. Yang susah nak tidur malam, bayi yang menangis, ni ubat dia tuan-tuan. Minyak hantu. Ni target saya tuan-tuan. Tapi ni saya belum ni lagi. Belum betul-betul lancarkan lagi tuan-tuan. InsyaAllah ada seminggu lagi. Yang seminggu lagi InsyaAllah saya akan lancarkan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita mesti kena tahu target kita. Sama Pizza Hut dengan Domino's, benda yang sama, syarikat yang besar tuan-tuan. Tapi macam mana boleh dua-dua boleh naik tuan-tuan? Siapa? Pizza Hut dengan cara pizza. Tapi Domino's ni kalau nak rawat pizza, dia punya pizza tu sedap macam kayangan ke tuan-tuan? Bila makan tu, macam berada di kayangan. Tak tuan-tuan. Bahkan lebih nipis pun daripada Pizza Hut. Lebih nipis daripada Pizza Hut tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tengok dari segi mana? Dari segi dia tidak memang jual pizza, tetapi dia jual dia punya masa. Tuan-tuan tengok, dia letak masa tuan-tuan. Dia berani dia letak masa, boleh menyati pizza dalam masa belum 30 minit. Contoh tuan-tuan, contoh.
Belum 30 minit pizza akan sampai ke rumah. Kalau pizza tak sampai 30 minit, pemulangan wang bagi balik. Bagi jaminan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang orang makan tuan-tuan, dia bukan nak sedap. Janji ada makan, nak cepat. Dah lapar, perut lapar, mesti nak cepat tuan-tuan. Tiba-tiba satu company dia lewat sikit, dia kata dia akan masa sejam. Satu company lagi dia masa setengah jam je. Tuan-tuan nak pilih yang mana? Nak pilih yang sejam ke? Nak pilih yang setengah jam? Tentu kita ambil pilih setengah jam tuan-tuan. Nak cepat. Kita lapar. Mana dia tahu siapa pelanggan dia tuan-tuan. Sebab tu mereka tak gaduh. Mereka tak gaduh tuan-tuan. Banyak tuan-tuan kalau kita tengok dari segi marketing. Cara mereka marketing lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, masakan yang sedap ni juga marketing tuan-tuan. Buat masak yang sedap-sedap, insya-Allah orang akan cari lagi tuan-tuan. Seterusnya, servis yang cepat walaupun makanan tak sedap. Saya cerita tadi tuan-tuan. Masuk nombor 3. Servis yang cepat. Makanan tak sedap mana pun, tapi servis cepat. Ada setengah orang dia suka nak servis cepat, tapi ada setengah orang menitik beratkan pemakanan tu sendiri. Dia mesti nak makanan berkhasiat, nak makanan tu tadi mesti sempurna, perfect, sempurna. Lambat pun tak apa, dia tunggu. Hak orang jenis ni tuan-tuan, dia sanggup duduk sejam pun tunggu, tak ada masalah. Tak ada, okey. Dia okey. Tapi ada setengah orang tak boleh tunggu. Dah, aku nak cepat, Hak mana ada. Jadi tuan-tuan, kita pelanggan tuan-tuan. Jadi kedai kena alert benda ni tuan-tuan. Kedai kena alert. Dan biasa tuan-tuan, kalau orang pergi kedai memang orang bersedia untuk makan, kena buat cepat. Sebab kadang-kadang tuan-tuan kita pergi hantar air, dia hantar air dulu. Air tu kadang kita minum sampai habis dah tuan-tuan. Sampai habis dah air, makanan tak sampai lagi. Saya tuan-tuan kalau haji lagu tu, saya memanglah kita nak juga sedap, rasa sedap tu kita nak. Tapi paling tidak servis tu bukanlah kita harap yang laju sangat. Tapi paling tidak jangan terlampau lembab. Jangan terlampau lembab. Tak laju sangat tapi jangan terlampau lembab tuan-tuan. Ini kita minum air sampai habis tuan-tuan. Makanan tak sampai lagi. Kita order kadang-kadang biasa saja, tom yam, nasi kosong tak nasi goreng. Kadang-kadang tunggu setengah jam tak sampai lagi. Air habis dah tuan. Air habis dah. Bayar air balik tuan-tuan. Bayar air balik tuan-tuan. Tapi kadang-kadang ada orang sanggup tunggu, tak apa, dia tunggu. Tapi dia nitik beratkan, dia order apa. Kadang-kadang salah order tuan-tuan, dia salah buat. Saya ada seorang kawan tuan-tuan, dia memang dia straight tu. Dia kata nak makan A lah, dia nak makan B lah, kalau C lah. Kalau kata nak ikan masak merah, kata ikan masak ikan lah, contoh ikan, dia nak selera dia tadi dia minta, tapi sampai je lain, dia takkan usik tuan-tuan. Dia takkan usik. Bila pergi bayar dia akan cakap, saya order tu lain, kena bayar dah tu. Saya order lain tapi dia main lain, saya tak usik pun tu. Dia cakap tuan, lelaki tuan kawan saya. Oh memang tuan, dia kalau nak beri makan dengan dia tuan, kena hati-hati, kena cari hak restoran, kena cari kedai makan dengan hak memang sedia dia, okey lah. Tak laju sangat, tak lambat sangat tuan. Yang okey-okey tapi kena betul-betul alert. Jangan kadang-kadang ada orang makan. Saya tak kisah tuan. Kita order benda lain, main benda lain, makan habis lah. Tapi tanya ada orang lain tak? Kalau tersalah meja, kadang-kadang tersalah meja tuan. Kalau tak salah meja saya makan. Tapi kalau kata ni, tapi tuan, kadang-kadang tak salah dia salah meja tapi dia kata dah tak salah meja tu, dia letak, kita pun makan. Siap-siap lagi tuan. Siap kita punya main lagi sekali. Sudah tuan. Bungkui boleh tuan. Saya ambil, saya tak kisah sangat bab tu tuan. Jadi makanan tu sampai awal lah tuan, jangan terlampau lambat sangat sampai nak order air kali kedua pula tuan. Memang tak lah tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimat dirahmati Allah sekalian, servis yang cepat walaupun makanan tu tidaklah sedap macam kayangan, tapi kalau makanan dia sedap macam kayangan, servis dia lambat pun orang akan tunggu tuan. Tempat letak kenderaan yang luas, ni kita cerita kalau kedai makan lah. Ni banyak dan saya tumpu pelaris yang ini tuan, iaitu berkaitan dengan kedai makan. Tuan. Sama tuan, kalau tuan buat kedai makan, parking walaupun tak luas, parking tepi jalan, tapi pastikan tepi jalan kita tu kalau berlopak teruk, tambahlah sikit tuan. Tambah sikit, ambil batu-batu kasar, tak beli batu kasar 2-3 lori, tambahkan. Jangan biar berlopak tu, trailer lalu kena berlopak, orang tengok pun Allah. Tu satu. Lagi satu tuan-tuan, saya susah nak makan, duduk-duduk bau tai kucing tuan. Duduk-duduk je bau tai kucing. Saya bangkat, saya tak duduk tuan. Benda lain kita boleh maafkan tuan. Tapi bila duduk tu bau tai kucing, saya akan bangun. Kalau tai kucing tu ada tuan dalam kedai dia,
sama ada kedai dia tu atas simen ke, kedai tu atas pasir lagi dia pula tuan. Kalau tak kucing tu pun dia tak boleh nak solve kan problem dia tuan. Mana dia buat kita belum pergi dapur dia lagi tuan. Kalau pergi dapur dia mungkin kita tak boleh telan. Sebab tu dari segi kebersihan lah tuan, dari segi kebersihan. Kalau tuan kedai sebelum buka kedai pastikan tak kucing ke apa ke buang awal sebelum pelanggan sampai. Lagi apa lagi tuan? Kebersihan, ini termasuk kebersihan. Kerana permis perniagaan sendiri, panas atau sejuk, ini sama juga tuan. Lokasi perniagaan, lokasi ni tak main peranan pun, tapi kalau dapat tepi jalan satu bonus lah tuan. Dapat tepi jalan makanan sedap, memang satu bonus. Tapi kalau tak duduk tepi jalan pun, dia duduk jauh di pendalaman, sedap, InsyaAllah orang akan cari. Orang akan cari tuan, tak perlu risau, tak perlu bimbang. Orang akan cari. Contoh dia buat asam pedas. Kalau dia Johor tuan, asam pedas tuan. Duk jauh macam mana pun, kadang-kadang masakan dia tu sedap. Dan paling sedap lagi sebab apa? Ikan fresh. Ikan fresh. Ikan yang baru naik daripada bot tuan, diambil, disimpan. Tapi simpan pun tak simpan lama. Berniaga hari tu habis hari tu. Berniaga hari tu tuan, habis hari tu. Esok dia akan ambil ikan lain. Dia akan ambil ikan yang baru pula tuan. Sebab di Batu Pahat ni tuan, kebanyakan ada beberapa resort dia, kedai makan ni kita tengok dia memang ambil yang fresh punya. Kadang-kadang nelayan pergi hantar direct, nelayan direct tuan-tuan pergi hantar. Nelayan ni pula kalau tak dapat dia punya, dia akan ambil lah kawan-kawan punya tuan-tuan. Kadang-kadang dia bukan dapat benda yang sama hari-hari, tapi dia pergi ambil kawan dia punya. Dia akan pastikan kedai makan hak order dengan dia tu akan dapat benda yang sama. Macam mana saya tahu? Saya tanya nelayan satu, saya tanya tuan kedai. Tuan kedai dia tak putus tuan-tuan, dia sentiasa ada. Dan biasa dia ambil daripada 2-3 orang tuan-tuan. Kalau di sana banyak dia ambil lebih sikit. Ni ada juga sekon dia ambil juga tuan-tuan, dia ambil. Begitu dia jaga semua, dia jaga dengan nelayan, dia jaga hubungan dengan nelayan dia jaga. Jadi nelayan bila dapat benda hak baru tuan, dia telefon, nak lah ni ikan pari besar ni. Contoh dia nak buat asam pedas ikan pari tuan-tuan. Oh ni mayung besar ni, mayung besar. Ada telur banyak. Tuan-tuan. Jadi dia berhubung, ikan tadi fresh tuan. Sebab tu kalau Batu Pahat, okey lah makanan Batu Pahat ni. Okey, kalau di Batu Pahat tempat tuan-tuan wallah alam. Tuan-tuan wallah alam lah. Sebab saya dah agak lama juga, dah beberapa tahun duduk Batu Pahat. Tapi tekak saya masih lagi tekak tempoyak lah tuan-tuan. Saya tuan-tuan kalau beli ikan patin, beli ikan baung tuan-tuan. Kalau saya beli tuan-tuan, mesti saya akan masak dua jenis. Saya akan masak dua jenis. Satu saya akan masak asam pedas. Tekak orang rumah, tekak anak-anak. Saya akan masak tempoyak tuan. Tempoyak tu saya ambil sekok. Kalau ikan baung saya ambil sekok. Saya masak sendiri tuan, saya masak sendiri. Jadi tuan-tuan, tempoyak dengan cara tempoyaknya tuan-tuan. Mana saya seorang tuan. Sekok tu saya seorang je makan. Lepaslah sehari tuan-tuan. Lepas sehari. Kalau ikan tu besar saya ambil sikit-sikit. Kadang-kadang saya belikan ikan tapah tuan. Panjang. Dekat semeter panjang tuan-tuan. Besar lah tu tuan, kepala dia besar, kepala dia pada kepala saya tuan. Ikan tapah. Saya alhamdulillah boleh makan ikan tapah lah, walaupun saya orang Perak, tapi saya boleh makan ikan tapah insya-Allah. Ikan tapah sedap dan lembut, sangat lembut, isi dia sangat halus. Isi dia sangat halus dan sangat lembut tuan. Ikan tapah manis, ikan tapah. Ikan baungnya cita, ikan baungnya cita. Dan kalau saya nak makan ikan sungai lagi tuan. Biasa kalau saya ni musim PKP mungkin tak boleh masuk. Biasanya kalau bukan musim PKP, saya akan cari tempat-tempat yang saya boleh berkelah air terjun tuan, air terjun. Saya akan bawa kelengkapan dan kalau tempat air terjun tuan, saya akan pastikan saya akan menginap di kawasan-kawasan dekat berhampiran, sama ada saya sewa homestay ke ataupun memang kawasan tu ada chalet, kawasan tu ada resort ke tuan. Saya akan duduk di situ tuan, dan sebelah malam ni tuan, saya akan pergi carikan. Saya cari sebelah malam mudah nak tangkap ikan tuan, lebih mudah. Sama ada saya dengan menjala ke dengan menyuluh. Kalau menyuluh saya cari udang sampah tuan. Udang sampah ni kecil-kecil dan besar ni warna hitam dan warna putih dan pakai penyaut. Tuan-tuan, ada beberapa tempat tuan. Saya bila saya duduk di sana, mesti saya akan bawa penyaut. Saya akan bawa pastikan torchlight saya akan bawa. Sebab bila malam saya akan menyuluh udang. Tuan-tuan, kadang-kadang dapat dekat 2-3 kilo tuan. Bukan sikit tu tuan. Sangat banyak sangat banyak udang tu boleh dapat tuan. Tengok-tengok tempat tuan. Jadi udang goreng gitu tuan. Goreng minyak panas, betul panas, masuk udang goreng, angkat tuan. Memang sedap. Udang sungai tuan. Udang sungai yang kecil-kecil memang sedap tuan.
Lepas tu dia fresh pula tuan-tuan. Dia fresh. Jadi tuan-tuan, keadaan perniagaan itu sendiri panas sejuk lokasi. Okey, buka kedai awal, tutup lambat. Tuan-tuan, ikan baung sedap sah. Tu memang ikan baung. Saya tuan-tuan kalau cerita bak ikan tuan-tuan, memang tuan-tuan. Saya ni macam merang tuan-tuan, paling mudah kita. Saya macam merang tuan-tuan. Saya suka menangkap ikan. Saya suka menangkap ikan tapi dengan keadaan menyelam. Keadaan menyelam tuan-tuan. Dalam belam bawa pistol panah ke pistol ke tuan-tuan. Saya suka menyelam. Ikan baung tuan-tuan yang saya pernah dapat sendiri daripada besar paha. Yang saya dapat sendiri panah tuan-tuan, panah daripada besar paha sampai besar-besar lagu ni. Besar lagu ni tak kutip tuan. Dan ikan baung juga tuan-tuan, bila saya pernah kena sengat daripada biasa-biasa sampai tembus tangan tuan. Saya gagau ikan, tuan-tuan. Kalau zaman pondok, zaman sekolah tuan-tuan, depa tahu lah. Saya dengan kawan saya budak kampung saya juga. Budak kampung saya juga tuan-tuan. Kami sama tuan. Bila pergi sekolah, biasa tuan, mereka akan pastikan ada Lupi, ada Budin, kawan saya Din, ada Din, ada saya, ramai ikan ikut. Sebab apa? Ikan terjamin. Ikan terjamin tuan. Sebab kita akan gagau ikan tuan. Kita akan gagau ikan. Ikan tak menyelam, gagau cari lubang-lubang, ikan haruan lah, ikan apa lah, semua kutik tuan. Pantang rasa ikan je kita kutik tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin-muslimat dirahmati Allah sekalian, utamakan kepuasan pelanggan. Kita bagi makan pelanggan, bagi pelanggan puas. Kami tuan-tuan, saya dengan rumah tuan-tuan, biasa bila kita makan, kita boleh nilai. Tapi kalau tempat tu sedap, kami akan ulang. Macam sekarang ni tuan, sekarang ni kalau asam pedas tuan, kalau di area tempat duduk saya akan ulang satu tempat yang saya akan ulang, iaitu di hampir dengan Muar tuan, hampir Muar. Saya akan pergi beli di sana tuan. Saya tak tahulah kenapa dia tak guna pelaris tuan, tapi kita pergi dapur dia, tengok sangat bersih dapur dia. Dari segi masakan, ikan dia tak bau hanyir tuan, dan asam pedas tu kena sedap sungguh tuan. Di antara Batu Pahat ke Muar tuan ada, tapi dah dekat sampai dengan Muar, tuan. Memang sedap. Tak tahulah kalau selera tuan, lebih selera saya orang rumah mana matching. Sedap tuan, sedap. Jadi tuan-tuan dan puan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selalu senyum, tanya khabar kepada pelanggan walaupun tak kenal. Kita bila duduk kedai makan ni, saya banyak tumpu kedai makan tuan, kedai makan, sebab kedai makan selalu ada masalah ni tuan. Tuan-tuan gaduh apa-apa pun di rumah, tinggal di rumah. Bergaduh yang bekerja, jangan lempak pinggan. Kadang-kadang dia bergaduh bekerja, dia maki hamun bekerja tuan depan orang ramai. InsyaAllah kedai dia lingkup tuan. InsyaAllah kedai dia lingkup. Orang tak pergi lagi dah. Dia kata apa lah bergaduh depan orang nak makan, putus selera. Tuan, jangan gaduh depan pelanggan. Ada tuan, dia tak puas hati bekerja dia maki hamun lagu tu tuan. Lepas tu tutup. Tak ada lama, beberapa minggu lepas tu, sebulan dua tuan tutup. Orang tak ada. Orang tak pergi dah. Sebab dia bergaduh bukan bergaduh dengan pelanggan, dia bergaduh dengan pekerja dia. Tapi orang takkan pergi dia kata tuan. Jangan ambil untung yang tidak sepatutnya dan jujur berniaga. Minta pertolongan Allah dengan solat, berdoa dan bersabar, bersedekah. Ini antara adalah pelaris dalam Islam. Nanti saya akan besok tuan, hari ni saya tak cerita lah. Besok saya kongsikan satu zikir pelaris. Tuan-tuan boleh zikirkan ini dalam kedai. Saya ini antara zikir yang saya buat bila mana orang datang bagi tahu, Ustaz tolong sekejap, kedai saya macam tak ada orang sangat. Inilah antara zikir yang saya baca dengan rumah saya tuan-tuan. Kami biasa kalau pergi berdua, saya akan buat ke seorang kedai dan biasa orang rumah akan zikirkan dengan zikir ini. Dan lepas tu tuan-tuan kami akan zikir. Sebab tu kalau pergi kedai makan, kadang-kadang kami duduk 3 hari tuan-tuan. Satu kedai makan tu kami duduk kadang-kadang 3 hari. Kalau 2-3 kedai yang dekat-dekat tuan-tuan, masuk ke dekat-dekat kawasan tu juga, daerah tu juga, kita akan pergi dah ni pagi, di tengah hari, ni petang. Katakan dunia ke malam, kita pergi malam. Dari 1 hari tuan-tuan, dan 3 hari kita pergi tuan-tuan, kita atok siap. Contoh macam kalau saya duduk di Johor tuan-tuan, tapi kedai tu duduk di utara. Contoh kedai makan tadi duduk di utara tuan, duduk di sebelah Kedah ke belah Penang tuan. Saya akan atok lah 2-3 kedai. 2-3 kedai tuan-tuan. 2-3 kedai supaya tuan kita sekali pergi tu tak membazir tuan. Kita tidaklah buat kerja melangu tuan. Pagi biasa kita akan spend sejam hingga ke 3 jam sebuah kedai. Sebab kita akan duduk, kita akan zikir.
kita akan zikir. Mula-mula hari pertama kita akan buka dulu. Kita akan buka, kemudian kita akan zikir. Duduk dalam kedai zikir. Tuan-tuan, kadang-kadang tuan dengan izin Allah tuan, time zikir itu pun dah nampak tuan-tuan kedai yang cerita. Kita tak perasan dan kita tak peduli hal orang, anak keluar masuk kan kita tak tengok. Saya akan berurusan dengan toki kedai dia. Dan pemilik kedai cakap, Ustaz, hari ni Alhamdulillah Ustaz, collection hari ni yang hampir collection sebulan. Collection dia hari ni yang hampir sebulan punya collection. Dia dah lama dah tak dapat macam tu. Itu kuasa zikir dan bukan sebab saya dan bukan sebab saya tak. Saya tak kata bukan sebab saya, tetapi zikir dalam kedai. Sebab tu saya kata, puan, lepas ni zikirlah. Duduk kaunter tu sambil zikir, baca air zikir, tengah masak zikir, baca. Ada satu zikir yang sangat mustajab bagi tuan-tuan dan puan yang berdoa, bagi tuan-tuan dan puan yang ada kedai makan. Baca zikir ni nanti zikir ni saya akan cerita malam besok. Jadi kena tunggulah pada malam besok. Kalau Allah panjangkan usia kita, kita jumpa lagi pada malam besok, tuan-tuan lah. Jadi cukup setakat itu saja tuan-tuan. Terima kasih tuan-tuan setia dengan saya cukup sayang tuan-tuan dan puan. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Terima kasih banyak sayang anda kerana Allah tuan-tuan, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan Allah memudahkan segala urusan tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan besok menjadi lebih baik daripada malam ni, menjadi lebih baik daripada hari ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya tinggalkan tuan-tuan dan puan. Masih lagi dengan lagu Laukana Bainana tuan-tuan. Mudah-mudahan terhibur, mudah-mudahan boleh menjadi inspirasi kepada kita, mudah-mudahan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.